Without further ado, let's start. Yang pertama, engine failure iaitu kegagalan enjin. Kegagalan enjin seperti mana berita tahun ini melibatkan United Airlines Flight 328. Kegagalan enjin merangkumi sebarang kegagalan dalam penerbangan seperti bilah kipas, bahagian enjin dalaman. So, benda-benda semua ni dapat dikesan semasa pemeriksaan pre-flight. Faktor kedua iaitu instruments ataupun electrical. Kategori ini merangkumi sebarang kerosakan pembacaan instrumen aircraft cockpit yang tidak tepat ataupun kerosakan elektrik yang lain selain magneto. Faktor ketiga iaitu landing gear ataupun tayar. Kategori ini merangkumi sebarang kerosakan pada gear pendaratan tayar ataupun brake. Walau bagaimanapun, hard landing tidak termasuk dalam kategori kerosakan ini. Faktor keempat iaitu aircraft structure iaitu struktur aircraft. Kategori ini merangkumi kegagalan sayap, flight control surface ataupun bahagian struktur lain daripada aircraft. Faktor kelima iaitu corrosion iaitu karat. Kategori ini merangkumi pelbagai tempat dan komponen aircraft. Contoh kes Aloha Boeing 737 pada April 1988 di mana karat tersebut telah menyebabkan structural failure sehingga menyebabkan decompression berlaku dan portion atas fuselage pun meletup. Faktor keenam iaitu weather, cuaca. Kategori ini merangkumi kemalangan akibat angin kencang, pergolakan ribut petir, landasan licin, pendaratan kecemasan kerana cuaca dan juga ais. Faktor ketujuh iaitu high wind. Kategori ini merangkumi pelanggaran dengan high wind ataupun pergerakan aircraft untuk mengelak daripada melanggar high wind semasa penerbangan. Okey, faktor ke-8 iaitu wind gust iaitu tiupan angin. Kategori ini merangkumi kemalangan yang disebabkan oleh angin kencang ketika aircraft berada di darat semasa taksi, landing, take off ataupun time nak parking. Faktor ke-9 iaitu flying skills, kemahiran pilot. Kemalangan disebabkan oleh kekurangan skills pilot tersebut seperti hard landing. Faktor ke-10 iaitu in-flight judgment iaitu pertimbangan pilot semasa penerbangan. Kategori ini merangkumi mental error seperti kegagalan untuk melakukan checklist pendaratan, kegagalan untuk mengekalkan proper fuel mixture control, hilang tumpuan secara tiba-tiba dan pengaturan flap yang tidak betul semasa penerbangan atau pendaratan. Faktor ke-11 iaitu pre-flight judgment, pertimbangan pilot sebelum penerbangan. Kategori ini merangkumi kesilapan yang dibuat sebelum penerbangan seperti kegagalan untuk membuat checklist pra penerbangan dan kegagalan mendapatkan taklimat cuaca. Salah mengisi jenis minyak sama ada jet fuel ataupun F-gas dan kegagalan dalam mengenal pasti kadar galon minyak aircraft juga merupakan dalam kategori ini. Faktor ke-12 iaitu pengurusan minyak. Kategori ini merupakan kehabisan minyak dalam penerbangan kecuali kerosakan mekanikal seperti kebocoran berlaku. Faktor ke-13 iaitu air traffic control sewaktu dalam perjalanan. Kategori ini merangkumi kemalangan yang disebabkan oleh kesalahan oleh pengawal di pusat kawalan lalu lintas laluan udara dan juga kesalahan oleh anggota di stesen servis penerbangan. Faktor ke-14 iaitu terminal. Kategori ini merangkumi kemalangan yang disebabkan oleh kesalahan oleh pengawal di pusat kawalan radar kawasan terminal. Faktor ke-15 mid-air collision, pertembungan antara dua aircraft di udara. Ke-16 on-ground collision, pertembungan dua aircraft di laluan runway airport. Faktor ke-17 iaitu maintenance error, apa-apa kemalangan yang disebabkan oleh standard operating procedure yang salah semasa maintenance, sama ada skip satu step procedure ataupun maintenance error yang lain. Faktor ke-18 iaitu gangguan mental dan perubatan. Kategori ini merangkumi sebarang kemalangan di mana pilot mengalami gangguan mental ataupun gangguan perubatan seperti serangan jantung dan sebagainya. Faktor ke-19 iaitu license yang tidak valid. Kategori ini merangkumi sebarang kemalangan oleh pilot yang tidak berlesen. Seorang pilot yang lesennya baru saja tamat tempoh tidak termasuk dalam kategori ini. Faktor ke-20 iaitu overload, merangkumi kesalahan berat dan keseimbangan di mana terdapat berlainan berat penumpang dan pembahagian berat barang luggage dan juga hand carry. Faktor ke-21 iaitu hijacking, kebanyakan kes melibatkan pilot terpaksa terbang mengikut permintaan hijackers. Faktor ke-22 iaitu penembakan oleh beberapa tentera negara. Contoh kes pada Julai 1998, kapal penjelajah peluru berpandu tentera laut Amerika Syarikat USS Vincennes menembak jatuh penerbangan Iran. Faktor ke-23 iaitu air bombing iaitu pengeboman udara. Contoh 3 kes yang membawa bom dalam aircraft iaitu Pan Am Flight 103 pada Disember 1988, Air India Flight pada Jun 1985 dan juga French Airlines pada September 1989. Faktor ke-24 penyebab yang tidak jelas, di mana penyiasatan kemalangan tidak dapat menentukan jalan cerita kejadian kemalangan dengan cukup terperinci untuk menentukan penyebabnya. Contohnya MH370. Okay, so semua ni adalah 24 faktor aircraft crash. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.